Baik, alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini satu akhlak yang sangat terbaik. Dan akhlak yang terbaik ini memberi teladan yang cukup berguna dalam kehidupan masyarakat kita. Apa yang kita bincang kemarin, iaitu akhlak Nabi ini, pakaian yang baik yang dia pakai saat sahabat tadi minta pakaian tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pakaian yang baik yang Nabi pakai tadi, Nabi pun beri ke orang yang meminta tadi. Jadi yang ni lah yang kita bincang kemarin. Maksudnya dalam bondo yang kita sayang, ada satu-satu bondo yang kita pun perlu bondo tadi. Tapi kalaulah ada orang yang nak, ada orang yang minta, dalam masa yang sama mungkin orang yang minta tadi juga dia pun memerlukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beri ke orang yang minta tadi. Baik, silang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. InsyaAllah pagi ini kita nak sambung lagi hadis yang ke-29. Tajuk hadis ni adalah mengutamakan kepentingan orang ramai. Baik, dalam kehidupan seharian kita ni, kita tak lari daripada hidup bermasyarakat. Bila kita sebut hidup bermasyarakat ini, ada bondo yang hubung kait kita dengan masyarakat, yang kalaulah kita dapat bantu, kita dapat selesaikan masalah-masalah orang ni, bukan takat seorang dua yang ambil manfaat daripada bondo tu, tapi ramai orang yang ambil manfaat daripada kebaikan yang kita buat dalam kehidupan kita bermasyarakat tadi. Baik, orang-orang yang rajin ataupun yang ringan tulang dia, yang sentiasa membantu masyarakat ni dalam apa jua program ataupun apa-apa kebaikan, besar ganjaran dia, tuan-tuan. Baik, cuma bondo ni kita tak nampak ganjaran, kelebihan pahala ni kita tak nampak. Baik, pagi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita kat kita ni. Ada seorang ni dia buat sedikit kebaikan. Apa kebaikan yang dia buat tadi ni? Ada bondo yang menghalang ke jalan, dia pun tolong buang bondo tadi ni, dan ganjaran yang dia dapat kat dalam syurga esok ni, dia menikmati apa yang dia buat marin kat dunia ni sebab tu yo. Baik, tuan-tuan, cuba kita bayang tengok. Kalaulah ada satu dahan ataupun satu pokok, satu pohon yang mengganggu laluan manusia, kita tolong pergi buang bondo yang mengganggu laluan orang tadi, besar ganjaran pahala. Tapi tuan-tuan, cuba kita bayang, ada orang yang pergi menghalang gangguan laluan orang ramai. Padahal bondo tu memang dah jalan, memang laluan orang. Tapi dia pergi kacau, dia pergi halang. Kan? Entah apa dibuat dah kat situ, dipasang kemah, dibuat macam-macam lah kat situ. Kan? Orang yang nak lalu tadi ni, orang nak copek, nak pergi hantar anak kat sekolah, nak copek, nak pergi kerja, tak pasal-pasal pula kena U-turn jauh lah. Kan? Padahal kenduri nak buat minggu depan ni, seminggu lagi dah siap pasang dah kebah ni. Kan? Jadi kita tak dapat nak bayang. Walaupun kecil dia rasa, yang tuan rumah rasa tadi, saya tak ada masalah apa, dah saya nak buat kenduri, orang nak lalu jalan lain banyak lagi. Tapi bondo yang dia pentingkan diri sendiri ni, Allahu Akbar, dia telah menyusahkan berapa ramai orang yang nak lalu-laluan kat situ. Tapi kalaulah dia buat bagi orang muda, ada bondo yang menghalang, ada jalan yang berlubang, dia pergi tampal, dia pergi buat itu, buat ni, besar ganjaran dia, tuan-tuan. Sajalah saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kan? Adalah satu hari tu, kan? Apa ni signboard lorong tu kebetulan jatuh, dan entah kono diribut ataupun kono apa. Kemudian kita pun
dah sembot jatuh, sembot lah lorong ke rumah kita. Kan? Sok-sok orang nak cari rumah imam nanti tak jumpa lah lorong kan. Jadi kita pun tak ada kerja potang tu, sajalah. Tolong pasang balik apa ni. Lepas tu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang viral ni. Dia ambil gambar, dia pun viral hantar dekat apa ni MBS, Majlis Bandaraya Sambat. Lepas tu Majlis Bandaraya ni tak tahulah siapa yang ni. Dia pun telefon ucap terima kasih. Sebab apa? Tolong pemotong balik, bagi elok balik sembot yang tadi tu. Jadi kita buat ni tak ada kepentingan apa pun. Sebab apa? Memang bondo tadi ataupun sembot tadi ni penting zaman hari ni. Kalaulah orang nak pergi rumah orang, contoh ada orang sakit, ambulan nak pergi cari lorong tu lorong ni. Kadang-kadang hari ni bondo-bondo yang macam ni kita rasa sedih. Sebab apa? Signboard, bondo-bondo yang penting kat jalan ni, kadang-kadang orang pergi buang, orang pergi padam. Sedangkan bondo ni walaupun kita rasa mungkin bondo tadi kecil, tapi kalaulah saat tengah-tengah getir memerlukan ni, tak ada bondo tu tuan, cari tak jumpa. Ui, silap-silap boleh hilang nyawa orang tu. Kan? Boleh orang tu nak bersalin ambulan cari rumah tak jumpa. Kan? Oh, bahaya tu. Jadi bondo-bondo yang macam ni lah yang hubungan kita dengan masyarakat, yang dengan manusia, yang kita kono jaga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'a min zahri at-tariq kanat tu'zil muslimin, rawahu Muslim. Baik, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda telah bersabda, sesungguhnya aku telah melihat seseorang lelaki yang bersonang-sonang ke dalam syurga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke Nabi antara kelebihan. Nabi dapat tahu, Nabi dapat dengar gambaran orang yang berada ke dalam syurga nanti ini. Ini gambaran seseorang tadi ni. Kalaulah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi dapat dengar tapak kaki Bilal tadi ke dalam syurga. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kena sahabat-sahabat Nabi ini. Kita lah rasa, kalaulah kawan kita tadi ni berjalan, kita kena tak tapak kaki dia? Kan? Kena tak tuan-tuan? Saya terang saya cakap lah, tak kena ni. Kan? Nabi ni sahabat baik, dia berjalan, cara berjalan dia dengar pun dah kena dah. Kita tengok pun saya rasa belum kena ni tuan-tuan. Kita kan? Nabi belum tengok lagi, dengar cara berjalan dah kena dah. Hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Nabi bersahabat. Nabi kena sahabat-sahabat dia. Baik, ada seorang ni Nabi cerita kat kita, dia masuk ke dalam syurga. Antara sebab yang dia dapat masuk dalam syurga dan dia sonang-sonang ke dalam syurga tadi ni, sebab apa? Kerana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan memotong sebatang pohon kayu yang melintang di jalan, yang mengganggu jalan orang-orang Islam. Baik, sebab apa antara sebab yang dia masuk syurga tadi ni? Yalah, dia tadi ni beriman kepada Allah, dia ni beriman pada Rasul, solat, puasa, zakat, yang tu yang wajib tu dah memang settle lah. Kan? Sebab hari ni kadang-kadang orang ni bila dia baca kelebihan-kelebihan hadis macam ni, saya tak payah solat loh. Kan? Tak payahlah pergi masjid ni. Kan? Cari pokok-pokok, cari bondo yang ganggu kat jalan dia pun potong buang tu je. Dah cukup. Sok-sok dapat lah masuk syurga tu. Kan? Memang insya-Allah dapat masuk tu. Tapi yang ni insya-Allah kita buat ni, insya-Allah akan dapat ganjaran pahala syurga tadi ni. Tapi bondo asas yang penting, yang pokok tadi ni, aku dah ada lah.
kan? Beriman, kono sembahyang, kono poso, zakat. Yang tu dah settle hubungan dengan Allah. Ni kita cerita hubungan dengan manusia. Oh, tiba-tiba dia hubungan dengan Tuhan pun tak apa-apa, solat pun dontah. Kan tiba-tiba potong pokok dia pun nak masuk syurga. Memang masuk insya-Allah, tapi dalam masa yang sama amalan-amalan yang lain juga pun kono memperbaiki. Baik, jadi seseorang ni takdir Allah ada pokok ataupun batang kayu tadi ni yang ganggu laluan orang lain. Dan mungkin laluan tadi orang nak lalu tadi ni mana nak pergi? Nak pergi ke masjid, nak buat baik, nak pergi itu, nak pergi ini dan sebagainya. Jadi bondo-bondo yang macam ni, mungkin kita rasa bondo tadi tak ada apa. Tapi sebenarnya dalam kita menabur bakti ke masyarakat, besar ganjaran pahala itu dah. Di situ ingatlah sajalah arwah Yasin Marin. Kita marin duduk kat kampung. Jalan kampung ni mana ada tar lagi ni tuan-tuan. Hari ni bukan takat jalan kampung, jalan kebun gotah pun ada tar hari ni kan. Baik, jalan kampung ni tuan-tuan. Dia kalau hujan berlubang tu biasalah. Memang air bertakung lah, lopak air tu memang ada lah kan. Dia lepas hujan dia pergi apa ni buka laluan air tu, biar air tadi tu keluar. Kita masa tu kecil lagi, tak tahu lagi kan. Kita fikir apa, tak ada kojo lah kan. Tu kita masa tu kita fikir kan, baik buat kojo lain, ada faedah lain. Tapi sebenarnya walaupun benda tadi tu kita nampak kecil, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di sisi Allah Subhanahu wa taala besar sangat ganjaran pahala. Jadi tuan-tuan, cubalah kita bayang, kalaulah orang yang memudahkan laluan orang punyalah besar ganjaran ni, macam mana pula kalau orang yang menyukarkan bagi orang lain payah susah nak lalu. Cuba kita bayang tuan-tuan. Dah tentulah kalaulah besar ganjaran tadi pahala, dah tentulah besar juga yang kita sebut dosa tadi bagi orang yang menghalang, mengganggu laluan manusia. Tuan-tuan, kita potang-potang tak kira lah geng-geng KRT kau, geng-geng apa kau, taman ni, cuba kita pusing kat taman kita, ada tak bono-bono yang menghalang, mengganggu laluan orang? Kalau ada, cubalah kita selesaikan. Dan kita, terutama kita lah kan? Mungkin parking kereta kita, mungkin apa-apa. Hari ni mungkin kita parking kereta kat tepi jalan ni benda tu dah benda biasa. Sebab apa? Yolah rumah dokek-dokek, rumah satu, kereta kadang sampai 5-6 biji kereta Rumah dah renovate habis dah, sampai rapat kat jalan dan mana lagi nak parking kereta. Baik, kita nak parking tadi tak ada masalah. Tapi jangan menghalang laluan orang. Jadi benda-benda yang macam ni lah yang kehidupan kita dengan masyarakat yang kita kena jaga. Kalaulah laluan tadi pula memang laluan orang ramai lalu, oh yang ni tuan-tuan, lagi-lagilah kita kena jaga. Sebab isi pernah tuan-tuan, kita dah lah naik kereta nak pergi hantar anak ke sekolah, tiba-tiba kaum dia tu buat jalan nak buat kenduri padahal tak ada kenduri pun, dah pasang kabel siap dah, padahal kenduri minggu depan ni dah payah dah orang, dah menyusah dah orang ramai kan. Jadi benda-benda yang macam ni lah kita fikir, jangan kita fikir kepentingan kita, tapi kita fikir untuk kepentingan masyarakat. Baik, seterusnya hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besar pahala orang yang membuat kerja-kerja amal, kerja-kerja kemasyarakatan, kerja-kerja sosial ini setelah melaksanakan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kenikmatan yang telah diperolehi seseorang lelaki tadi ini.
Apa yang dia dapat ni? Sebab apa? Sebab dengan dia memotong sebatang pohon kayu yang menghalang di jalan, tiba-tiba dia telah dibalas dengan ganjaran yang sebesar ini. Maka dari sini kita dapat faham bahawa ibadah itu yang kita lakukan dalam bentuk solat, zikir, puasa dan sebagainya, baca Quran, haji, umrah dan lain-lain, dan ada dalam bentuk kojo-kojo amal, kojo-kojo kemasyarakatan, kojo-kojo sosial ini, ataupun dalam bentuk keduniaan, tetapi nilai pahala tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar. Yang kita sebut puasa, baca Quran gitu, yang tu yang kita dengan Tuhan. Yang tu pun besar juga pahala. Tapi tak terhenti dalam kehidupan kita tadi ni, hubungan kita dengan Tuhan ni. Tapi ingat, hubungan kita sesama manusia pun besar pahala. Jangan kita pandang mudah, jangan kita pelekeh orang yang buat-buat kojo-kojo macam ni. Mungkin kalaulah kita tak sompek, tak apalah. Tapi jangan kita hina orang. Jangan kita pelekeh orang. Apa tak habis pun gotong royong. Apalah itu, apalah ini. Besar pahala gotong royong ni, tuan-tuan. Besar pahala. Jadi kalau kita ada masuk, apa ialah. Kalau kita tak ada masuk, macam mana kita nak buat? Sponsor lah apa-apa patut. Kan? Selomak ko, air ko. Kan? Korang-korang ni, kita juga menumpang pahala daripada keberkatan orang ramai tadi. Baik, silakan jemaah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. InsyaAllah kita masuk satu lagi hadis. Hadis yang ke-30, iaitu menziarahi orang sakit. Baik, hadis kedua yang kita nak bincang pagi ini berkenaan dengan hubungan kita dengan manusia juga. Apa? Iaitu kita pergi ziarah orang sakit. Tuan-tuan, ziarah orang sakit ni, kadang-kadang bagi kita bondo tu mungkin bondo satu bondo yang biasa. Tapi orang yang sakit ni, saat dia pergi ataupun dia diziarahi oleh kita ni, besar tuan-tuan. Apa yang dia rasa tadi, kita tak dapat rasa. Dan orang yang nak pergi ziarah orang sakit ni, kita pun kena tengok juga. Contoh, kalaulah kita tadi mungkin kawan baik dia, mungkin kita tadi ni Imam Bilal kok, tak apalah, tak ada masalah, pergilah. Tapi kadang-kadang, tak maaf sebutlah, kalaulah mungkin pekerjaan kita tadi ni kerja yang hubung kait dengan orang mati, kan? Katalah kita ni tukang gali kubur. Kita pergi ziarah dia tadi, terkejut dia. Saya belum nak mati lagi tu. Kalau orang yang macam ni macam mana? Cukuplah kita WhatsApp dia, tanya khabar macam mana kan. Dongan marin sakit, dah okey ko. Dah sihat ko. Dia kadang-kadang bodoh-bodoh macam ni, kadang-kadang juga sensitif. Kan? Oh dia ni kerja mandi jenazah, kerja mandi orang mati kan. Tiba-tiba lah petang tu dia pun pergi ziarah kawan tu. Saya domam biasa yo, belum nak mati lagi kan. Jadi kalaulah kita rasa dengan kehadiran kita tadi menggembirakan orang yang sakit, silalah, tak ada masalah. Dan kalaulah kita pergi ziarah orang sakit tadi, jangan duduk lama-lama tu tuan. Ni kadang-kadang bukan takat dia pergi ziarah tadi kojap yo, tapi duduk ke rumah orang sakit tu, tunggu tunggu apa, makan nasi tengah hari lah Oh kan. Dah pukul 12.30 ni tak ada makan ko. Tanyalah kat rumah. Allahu akbar. Kan, jadi bondo-bondo yang macam ni lah yang kadang-kadang kita kena jaga. Dengan kehadiran kita pergi ziarah orang sakit tadi, orang tadi tu suka ataupun tidak. Kalaulah kita tengok reaksi dia, mungkin dia pun suka. Tak apalah, duduklah. Mungkin kawan baik, kawan rapat, lama tak jumpa. Tak apalah. Ni kadang-kadang mungkin kehadiran kita tadi ni dia pun tak senang.
Dengan reaksi muka dia tadi ni kita dapat tahu, tak payahlah lama-lama kau jap dah lah. Dan antara yang terbaik bila kita pergi ziarah orang sakit ni, kita mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit tadi. Banyak doa tu tuan-tuan. Antara yang Nabi SAW sebut, Allahumma rabban nas muzhibal bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman illa syafaa. Ini antara doa-doa yang masyhur yang dapat kita baca. Ataupun kalaulah kita tak dapat faham lah, ataupun susah nak kita nak hafal bahasa Arab ni, kita angkat tangan, ya Allah, dengan keberkatan kemuliaan-Mu ya Allah, Engkau sembuhkanlah sahabat baik aku ni, kurniakanlah kepadanya kesihatan yang baik, jauhilah daripada segala bentuk kejahatan dan kesakitan, dengan keberkatan-Mu Engkau sembuhlah dia ya Allah. Dia yang dongan tadi apa rasa tuan? Allahu Akbar. Keikhlasan seorang ataupun sebuah persahabatan tadi, sejuklah sikit rasa kan. Ni kalau lah kita kawan Denmark kemarin dia pun sakit sama ke macam ni ke, kau jap yo seminggu yo. Dah dah monong kawan tu kan, seminggu yo dah monong lah dia. Dan jadi bondo-bondo yang macam ni, yang kadang-kadang adab kita pergi ziarah orang sakit, pergi buat itu buat ni, kita kena jaga. Adalah tuan-tuan dan puan-puan ni, saya teringat kemarin ni, kita pergi ke hospital tengok orang sakit kan. Kadang-kadang kita rasa jealous dengan bangsa lain ni, rasa cemburu. Sebab apa? Kadang-kadang bangsa lain ni, dia pergi ziarah orang sakit ataupun jaga tunggu mak dia, abah dia sakit ni, dia bukan takat tunggu duduk yo tuan-tuan kat situ. Tapi apa dia buat dia angkat orang tu, orang sakit tadi ni, duduk tolong buka paper baca. Mungkin orang tadi tu tak dapat nak baca, dia tolong baca. Oh, hari ni berita macam ni, macam ni. Hari ni penamaan calon. Calon ni siapa-siapa contohlah. Kan? Siap tolong baca, bagi maklumat lagi kat siapa? Orang sakit tu. Kadang-kadang kita pergi tengok orang yang jaga orang sakit ni tuan-tuan, sedih lah. Terutama bangsa kita lah. Dia jaga abah dia sakit, duduk je kat bucu katil tu, kojo apa, main phone je. Kebetulan dia pergi tengok kan. Dan dia ni alhamdulillah lah orang baik, selalu pergi mengaji. Kemudian pun kita pergi, macam mana Haji? Okey ko? Kan? Sakit apa? Cani. Kan? Kalaulah dia rasa selesa, kita sentuh dia, kita pegang dia, tak apalah, peganglah sikit, urutlah sikit, sentuhlah dia sikit. Kan? Tapi kalau dia sakit, dia tak selesa, tak payahlah. Kadang-kadang kita jaga tunggu orang sakit ni pun bono penting tuan-tuan. Buatlah apa-apa, bersembanglah apa dengan dia pun, gembirakan hati dia. Jangan bagi dahlah badan dia sakit, hati dia, perasaan dia makin tersiksa, makin sakit. Ui, kasihan ke dia. Dia duduk kat hospital ni tuan-tuan, ui, monong tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Tambah lagi orang yang jenis macam hari-hari keluar rumah ni. Duduk kat hospital tuan-tuan, kau jap sini, kau jap sini. Oh, tak tahu dia tuan-tuan. Tak dapat nak fikir. Kejap lagi tidur, kejap lagi bangun, kejap lagi makan. Itulah rutin dia. Kalau duduk kat luar ni, memang usah lesek kojak-kojak bilang tu kan. Jadi duduk kat hospital ni, kita yang jaga tu pun, kita yang pergi ziarah, hiburkan, gembirakan hati dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu mudadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmizi. Baik, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa mengunjungi orang sakit ataupun menziarahi saudara yang seagama, maka memanggilkan dia oleh malaikat, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau telah menempati di dalam syurga satu tempat yang sangat baik. Jadi kalaulah kita pergi ziarah orang, ataupun orang tadi sakit ataupun tak sakit, ziarah kita tadi ini tak ada sebab lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Allah Subhanahu wa taala? Baik kau ni tu. Kan? Mana nak cari orang baik macam kau ni? Baik. Sebab apa? Tak ada niat lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala sediakan satu tempat kat kita kat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhirnya keterangan sakit ataupun sakit itu merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa siapa-siapa pun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, sakit ni kalau tanya ke orang tu tuan-tuan, tak ada orang mau sakit tu. Kan? Tapi Imam Ghazali dia sebut ada seorang orang ni saat dia diuji dengan kesakitan ataupun dengan balak tadi ni, dengan ujian tadi, kadang-kadang dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman tadi ni, kita kena nampak kebaikan tadi pun baik, yang sakit, kesakitan yang kita tak suka tadi pun satu benda yang baik. Sebab apa? Oh, marin masuk sihat tak pernah datang masjid contohlah. Lopeh tu sakit lopeh sakit tu terus baik rajin terus datang masjid Jadi kesakitan tadi menjadi asbab punca kebaikan, dia jadi lebih baik. Ada juga orang yang macam tu. Kadang-kadang ada orang yang masuk sihat pun tak ada nampak jalan kebaikan, malah masuk sakit lagi-lagilah tak ada pun nampak jalan untuk kebaikan. Yang ni wal'iyazubillah, tahu sekali. Jadi kita yang beriman ni semua kita kena nampak baik. Tuan-tuan, cuba kita bayang. Katalah ada seseorang yang sakit. Berapa ramai yang dapat keuntungan daripada kesakitan dia tadi. Mungkin ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala takdir joki daripada orang sakit tadi. Dia nak pergi hospital, anak dia tak ada naik Grab contohlah. Kan? Grab dah untung lah. Kan? Lepas tu pergi hospital, lama lah tunggu Beli makanan tu. Kan? Orang yang masak tadi dah untung dah. Makanan dia ada orang beli. Kodai tadi dah untung dah. 3 dah. Lepas sakit tadi, ambil ubat, bayar duit ke doktor lah untung. Kan? Dah umpet dah. Lepas tu sebelum balik rumah, berhenti makan tu. Kan? Dah 5-6 bodoh dah. Jadi, kita kena ingat daripada rezeki kita tadi ni, mungkin Allah Subhanahu wa taala takdir ada joki orang lain dalam joki kita tadi ni. Baik. Dan kita kena nampak walaupun benda tadi satu benda yang kita tak suka, tapi ada kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang ramai. Baik, tetapi bila penyakit itu menimpa kita, maka hendaklah kita bersabar menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan rawatan yang baik supaya kita disembuhkan daripada penyakit itu. Baik, kita orang yang biasa ni tuan-tuan, orang yang biasa macam kita ni, orang awam ni, bila kita kena penyakit, kita ada penyakit, segeralah pergi cari doktor, ambil ubat, minta rawatan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak sihat, kita nak kesembuhan tadi. Baik, kalaulah salafus salih, ni peringkat makam yang tinggi lah tuan-tuan. Sajalah kongsi cerita ke tuan-tuan. Salafus salih ni, yang makam dia tinggi-tinggi ni tuan-tuan, dia ni saat dia sakit, dia merasai kesakitan itu dulu.
Tak apalah, biarlah sakit lu. Kan? Sihat lama nah. Rasa sakit lu macam mana sakit tu? Kan? Ini orang-orang yang hebat. Kita tak payahlah tuan-tuan. Klinik kat depan ni. Sakit tu pergilah hospital. Ustaz, saya nak rasa dulu kesakitan tu. Tak ada masalah. Kita dah rasa kesakitan tu. Kau jap lagi rumah kan? Panggil makan nasi, mengamuk lah dia. Apalah makan-makan nasi, saya sakit ni, tak tahu kau. Dah. Mula marah ke orang lain mula. Tadi orang suruh ajak pergi hospital, pergi klinik, tak nak dia. Dia nak merasai kesakitan tu, dah habis marah ke orang mula. Tak payahlah kalau macam tu. Kan? Jadi, ini sifat salafus salih. Kita tak payahlah tuan-tuan. Kita orang biasa ni tak payah. Kan? Ni makom-makom yang hebat, makom-makom yang tinggi, dia merasai kesakitan itu dulu. Siapa? Antara yang hebat adalah Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Hebat Nabi Daud tu tuan-tuan. Dia fikir berapa lama dah Allah beri kesihatan kat dia. Sakit baru sikit yo. Kan? Tapi dengan ketentuan Allah, urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Cara dia nak merawati kesakitan dia tadi ni, Allah Subhanahu wa taala sebut suruh dia hontak yo kaki tu. Habis hilang penyakit-penyakit dia. Yang ada kosan-kosan kat badan dia, yang ada bondo-bondo yang kat badan dia tadi ni habis hilang. Cuma cara rawatan perubatan tadi, dengan kita usaha untuk cari rawatan tadi, kalaulah kita usaha untuk cari rawatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala beri pahala. Tapi saat kita sakit, jangan kita pergi cari rawatan-rawatan yang haram, yang makin kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, manakala pesakit yang biasa terbaring ke atas katil ni, baik di rumah ataupun ke hospital, dan dia sudah tidak dapat bergerak bebas ke sana ataupun kemari, maka ketika itulah teringat akan kaum kerabatnya dan kawan-kawannya serta kenalan-kenalannya. Tuan-tuan, orang kalau dah terbaring kat atas katil ni, masa itulah dia tengok gambar-gambar lama, teringat. Mana pergi kawan-kawan saya ni? Marin sihat ramai kawan ni. Kan? Halo yo, telefon yo, semua ada. Jadi masa ni lah kita pergilah ziarah, pergilah tengok kawan-kawan kita. Baik, nah kalaulah mereka datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa dirinya tadi ni dihormati, diberikan simpati. Maka yang demikian itu akan mengurangkan bebanan perasaannya, dan selanjutnya akan menggugurkan rasa sakit yang sedang dialami dia tadi ni. Tapi masa dia tengah rindu kat kita tu, tiba-tiba kita pergi ziarah dia, apa dia rasa tu tak? Dahlah tubuh badan dia sakit, hati perasaan dia juga sakit. Sebab apa? Saya sakit marin, tak ada siapa datang ziarah pun. Saya marin sakit, tak ada siapa tanya khabar langsung. Dan kurang-kurang kita support dari sudut emosi dia, tanya khabar, beri kata-kata semangat, kurang-kurang akan mengurangkan kesakitan emosi dia tadi. Baik, tetapi seandainya tak ada keluarga ataupun kawan-kawan yang datang menziarahinya, maka dia akan merasakan bahawa diri dia tadi ini seakan-akan dicampakkan dalam satu tompek ataupun dibuang. Tiada simpati dan tiada kesetiaan daripada mereka. Oleh kerana itu, maka ziarahlah orang sakit sangat-sangat digalakkan dalam agama kita. Kerana yang demikian itu, salah satu di antara hak sesama Muslim yang mesti kita tunaikan dan meringankan perasaannya dan menghiburkan kesedihan dia. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, antara hak kita dengan sahabat-sahabat kita tadi ni bukan masa dia senang je tuan-tuan, tapi antara masa dia susah tadi, kita kena rawati kesedihan dan juga kepiluan dia tadi, dan dalam masa yang sama hiburkan hati dia saat dia sedih. Masa dia sakit,
pergilah ziarah dia. Dan perasaan hati dia yang pilu, yang sedih tadi, kita tenangkan, kita hiburkan. Ini juga antara sifat ciri-ciri seorang sahabat yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, untuk pagi ini saya rasa cukup ala takat tu. Banyak yang kita dapat tuan-tuan. Yang pertama apa? Apa benda yang kita boleh berbakti ke masyarakat, kita buatlah. Walaupun kecil kita rasa, tapi besar ganjaran pahala. Baik, kemudian yang kedua pun yang kita dapat tuan-tuan, soal pahala-pahala ni, itu semua soal kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun benda tadi kecil, jangan kita rasa benda tu kecil, tapi besar pahala sebenarnya. Baik, yang terakhir apa yang kita dapat antara adab kita sesama sahabat-sahabat kita, masa dia sakit, kita pergilah ziarah. Walaupun dia tak sakit pun, kita pergilah ziarah. Sebab apa? Sebab ziarah kita tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat untuk sediakan satu tempat kat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa kita pergi, saat kita pergi jumpa, saat kita pergi ziarah, tak ada sebab lain, sebab kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Dan terima kasih ke sahabat kita sudi tolong buat live pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم